Devil Fruit merupakan buah misteri yang ditemui di serata dunia One Piece. Semua pemakan buah Devil ni akan mendapat kekuatan yang luar biasa ataupun kita boleh cakap sebagai superhuman lah. Tapi dorang ni akan kehilangan keupayaan dorang untuk berenang dekat dalam air. Kekuatan buah devil juga bergantung kepada jenis buah devil yang dimakan. Ada 3 jenis buah devil yang diketahui sampai ke hari ini. Yang pertama, Logia, Zoan dan Paramecia. Ni tak ikut turutan lah, aku just bagi tahu secara rawak, right? Dengan buah devil Zoan, seseorang dapat bertukar ke bentuk haiwan dan ada yang dapat jenis Zoan biasa dan ada yang jenis rare. Contoh dia macam buah devil ancient dan buah devil mythical. Dan macam buah devil Logia pula, pengguna dapat merubah bentuk tubuh badan dorang sesuai dengan elemen buah devil tersebut, macam salji, api, magma, air, pasir, kilat dan sebagainya lah, ada banyak. Dan buah devil Paramecia pula, pengguna dapat meningkatkan keupayaan tubuh badan dorang sendiri. Dan buah devil ni setiap orang boleh makan satu je. Kalau dorang makan lebih daripada satu, dorang akan mati. Kecuali kes Blackbeard lah, sampai sekarang kita masih tak tahu lagi macam mana dia boleh menggunakan 2 buah devil dalam satu masa. Dari awal siri One Piece sampailah sekarang, buah devil ni memang popular dan digunakan baik Marines, Lanun, Revolutionary Army mahupun anggota daripada kumpulan World Government. Dan pemakan buah devil tertua yang kita tahu sampai ke hari ini adalah Kozuki Toki yang telah hidup sejak 800 tahun dahulu, yang memberi clue kepada kita bahawa buah devil ni dah wujud sejak berkurun-kurun lamanya. Sebenarnya aku ada cerita pasal buah devil ni dengan detail, so korang boleh klik link dekat bawah untuk tonton video tersebut. Alright? Dan oleh kerana terlalu banyak sangat devil fruit yang ada dekat dalam dunia One Piece ni, ada di antara buah devil ni yang hampir sama kekuatan dia, kemampuan dia dan keluarga dia. So hari ni kita akan merungkaikan 35 buah devil yang hampir sama. Tapi sebelum kita start, hari ini dalam segmen SNF, Support Nakama First. aku nak highlight IG dan bisnes nakama kita yang bernama Dapur Wancu Semenyih. Dapur Wancu mensajikan kita sambal hijau. Sambal hijau ini merupakan resipi turun-temurun sejak 1996 lagi. Kadang-kadang masa kita makan, kita akan rasa macam missing something kan, walaupun menu yang terhidang tu dah sedap. Jadi, sambal hijau Dapur Wancu lah pelengkap hidangan anda. Kalau korang berminat, korang boleh follow IG Dapur Wancu Semenyih dan follow IG Hakim Maulud untuk mendapatkan keterangan lanjut tentang cara-cara untuk place order korang. Jangan lambat guys, ini barang hot digilai ramai. Link IG dia aku tinggalkan kat bawah. Dan kepada pencinta kucing, korang boleh follow IG Kelab Pencinta Kucing-Kucing yang menyediakan banyak video-video kelakar aksi kucing yang menciut hati. Macam ni, kau tengok, apa halah dengan diri sendiri pun nak ajab gaduh. Macam-macam perangai kucing ni korang boleh tengok dalam IG dia. Jom gang, sambil menikmati sambal hijau, sambil berhibur dengan telatah kucing, jom kita support juga nakama kita. Alright, you guys are awesome. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel juri yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikumu! Yarodomo! Berbagai rempah melazatkan kari dan kuah. Pertama, buah devil Barabaranomi dan berry nomi. Buah devil Barabaranomi sebagaimana yang kita tahu adalah milik bagi D-Clown dari pasukan Lanun, dan berry nomi pula adalah milik Captain Very Good dari pasukan Marines. Persamaan buah devil ni adalah pengguna mampu untuk mencerai beraikan anggota tubuh badannya sendiri tanpa nyawa dorang terlucut. Kalau orang biasa bila kepala dah tercabut, nyawa akan tercabut sekali kan. Tapi tidak untuk kedua-dua buah devil ini. Selain persamaan boleh mencerai beraikan anggota tubuh badan mereka, dengan kekuatan buah devil dorang juga memberi keupayaan kepada dorang untuk mengapungkan diri mereka masing-masing. Dan kedua-dua buah devil ni juga berada dalam keluarga Paramecia. Kedua, Numa Nomi dan Suna Nomi.
Numa-numa nomi atau dalam bahasa Inggerisnya adalah swamp fruit atau buah iblis dengan keupayaan memanipulasikan paya ataupun lumpur. Buah devil ni merupakan buah devil berkonsepkan gabungan antara elemen pasir dan air. Buah devil ni dimakan oleh karibu. Manakala Suna nomi pula merupakan buah devil yang berkonsepkan, of course lah, pasir. Persamaan buah devil ni adalah kedua-duanya adalah dari jenis logia. Selain itu, pengguna buah devil ni juga mampu menghasilkan tanah jerlus, dan tanah jerlus yang dihasilkan memang mempunyai sifat ketanah jerlusan itu. Which is semakin kuat mangsa meronta-ronta, semakin susah dan semakin cepat mangsa ditelan ke dalamnya. Cuma perbezaan tanah jerlus yang dihasilkan oleh pengguna numa-numa nomi ni akan bertindak sebagai stor simpanan kepada penggunanya, yang mana pengguna dapat mengeluarkan semula objek-objek atau siapa-siapa sahaja yang ditelan oleh tanah jerlus yang dihasilkan. Cuma kelemahan numa-numa nomi adalah apabila pengguna bertukar menjadi lumpur, pengguna tersebut tidak dapat berubah ke bentuk asalnya sekiranya dikurung ke dalam bekas yang tak muat. Kalau pengguna tersebut berubah ke bentuk asalnya, macam yang kita boleh tengok karibu, dia tak boleh berubah ke bentuk asal dia apabila Frankie telah kurung karibu di dalam satu barrel. Manakala untuk pengguna Suna nomi, selain dapat menghasilkan tanah jerlus, pengguna juga dapat menghasilkan ribut pasir, dan pengguna juga mampu menghidrasikan musuhnya. Tapi kelemahan buah devil ni adalah cecair, sama ada air biasa, air darah, air mutlak, air mutawasitah. Ketiga, buah devil kilo-kilonomi dan ton-ton nomi. Buah devil kilo-kilonomi dimakan oleh salah seorang anggota sindiket Barak Work, Mikita aka Miss Valentine. Pengguna buah devil ini mampu menukarkan berat tubuhnya dari 1 kg hinggalah 10,000 kg tanpa mengubah saiz pengguna tersebut. Manakala buah devil ton-ton nomi dimakan oleh salah seorang anggota Don Quixote Pirates yang bernama Mashvis. Semasa awal pengenalannya, buah devil ni tidak memiliki nama sampailah didedahkan namanya dalam SBS Question Corner volume number 79. Kedua-dua buah devil ini mempunyai persamaan dari segi menukarkan berat tubuh badan penggunanya, dan pengguna buah devil ni juga mampu mengapungkan diri mereka apabila mereka mengubah berat badan mereka kepada berat badan yang lebih ringan. Dan gaya serangan mereka juga sama, iaitu mereka mengurangkan berat badan mereka untuk mengapungkan diri ke udara, kemudian menyerang musuhnya dengan menambahkan berat badan mereka semasa mendarat, dan serangan mereka akan turun dengan mendadak menyebabkan mangsa akan tercedera. Walaupun nampak sama, tapi buah devil ton-ton nomi lebih superior dari kilo-kilo nomi. Yelah, 1 ton kan bersamaan dengan 1000 kilogram kan. Keempat, buah devil merah-merah nomi dan magu-magu nomi. Buah devil merah-merah nomi dimakan oleh Ace, dan setelah kematian Ace, buah devil ini diwarisi oleh Sabu, iaitu saudara angkat Ace. Dengan buah devil ni, pengguna dapat berubah, mengawal dan menghasilkan api. Manakala buah devil magu-magu nomi dimakan oleh Sakazuki Akainu. Macam merah-merah nomi juga, pengguna buah devil ini dapat menghasilkan, mengawal dan bertukar menjadi magma. Buah devil ini tak diberikan nama pada awal pengenalannya sampailah dikenalkan nama dia dalam SBS Question Corner volume number 62. Walaupun kedua-dua buah devil ini nampak macam sama, tapi buah devil magu-magu nomi lebih superior dari merah-merah nomi, kerana menurut Akainu, magma dapat membakar apa sahaja, bahkan api sendiri. Dan kita dapat tengok yang Ace tak mampu untuk menyaingi buah devil magu-magu nomi semasa peperangan di Marineford, dan pertembungan antara keduanya berakhir dengan kematian Ace yang cuba menyelamatkan adik angkatnya, iaitu Luffy. Yang kelima, buah devil Hie nomi dan Yuki nomi. Buah devil Hie nomi dimakan oleh Aokiji Kuzan dari pasukan Marines yang berjawatan Admiral. Pengguna buah devil ini dapat bertukar, menghasilkan dan mengawal ais sesuka hatinya. Manakala buah devil Yuki nomi dimakan oleh Monet. Pengguna buah devil ni dapat menghasilkan, mengawal dan bertukar menjadi salji.
Dan persamaan antara kedua-dua buah devil ini adalah kedua-duanya mempunyai sifat menyejukkan. Yalah, ais dengan salji kan. Cuba korang pergi negara yang berklimat rendah, korang akan rasa kekuatan buah devil ni. Tapi ais lebih superior daripada salji, of course lah kan. Cuma semasa bertarung, Aokiji dia lebih suka mengekalkan bentuk tubuh badannya sendiri, sementara Monet dia lebih suka untuk bertukar ke elemen salji, dan kadang-kadang kita dapat nampak dia bertukar ke mod beastnya. Keenam, buah devil Pamu-Pamu Nomi dan buah devil Bomu-Bomu Nomi. Buah devil Bomu-Bomu Nomi dimakan oleh salah seorang anggota sindiket Barakwork yang bernama Jem, aka Mr. Five. Manakala buah devil Pamu-Pamu Nomi dimakan oleh salah seorang dari Don Quixote Pirates yang bernama Gladius. Persamaan antara dua buah devil ini adalah kedua-duanya dari jenis Paramisia. Kedua, buah devil mereka juga mampu untuk menghasilkan ledakan. Untuk Bomu-Bomu Nomi, pengguna boleh menukarkan mana-mana daripada anggota badannya untuk menghasilkan ledakan. Contohnya macam tai hidung dan sebagainya. Manakala untuk Pamu-Pamu Nomi, pengguna dapat mengembungkan apa-apa yang disentuhnya dan kemudian dia mampu untuk meledakkan apa yang disentuhnya. Yang ketujuh, buah devil Gasu-Gasu Nomi dan Moku-Moku Nomi. Buah devil Gasu-Gasu Nomi dimakan oleh Caesar Clown dari kumpulan saintis yang memberi keupayaan kepadanya untuk bertukar ataupun memanipulasi gas. Buah devil ni boleh juga dianggap kuat apabila menurut Brownbeard, Caesar mampu untuk membersihkan seluruh pulau Panghazat dari racun yang telah tersebar di kawasan Panghazat tersebut. Manakala Moku-Moku Nomi dimakan oleh Vice Admiral Smoker dari kumpulan Marine. Dengan buah devil Moku-Moku Nomi, Smoker mampu untuk bertukar ke bentuk asap dan memanipulasi asap, dan dia juga sendiri suka berasap. Persamaan antara dua buah devil ini adalah dari segi menghasilkan asap, walaupun kegunaan kedua-duanya berbeza. Oleh kerana buah devil Caesar melibatkan asap beracun, jadi yang part beracun tu bolehlah kita samakan juga dengan buah devil Doku-Doku Nomi milik Magellan. Cuma kalau dibandingkan Doku-Doku Nomi, lagi superior of course daripada Gasu-Gasu Nomi, dan Gasu-Gasu Nomi of course lebih superior daripada Moku-Moku Nomi. Yang ke-8, buah devil Soru-Soru Nomi dan Yomi-Yomi Nomi. Soru-Soru Nomi adalah milik Yonko Big Mom aka Charlotte Linlin. Buah devil ini pertama kali digunakan dalam chapter 829. Manakala Yomi-Yomi Nomi dimakan oleh Soul King Brook dan pertama kali ditayangkan dalam chapter 442. Persamaan buah devil ini adalah dari segi memanipulasi soul atau jiwa orang lain. Dari segi superiority, buah devil Yomi-Yomi Nomi lebih unggul sebab Big Mom tak dapat mencabut Soul Brook kerana Soul Brook adalah infinity. Tapi dari segi penggunaan, Big Mom dilihat lebih superior, mungkin disebabkan Big Mom lagi kuat dari Brook, menyebabkan Brook tak dapat memanipulasi Soul Zeus, Prometheus dan Napoleon. Ke-9, buah devil Hobi-Hobi Nomi dan Memo-Memo Nomi. Buah devil Memo-Memo Nomi dimakan oleh Charlotte Pudding dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 851. Manakala Hobi-Hobi Nomi dimakan oleh salah seorang anggota tentera tribal dari lanun Don Quixote, iaitu Sugar. Buah devil ini pertama kali diperkenalkan dalam chapter 701. Persamaan kedua-dua buah devil ini adalah dari segi memanipulasi memori orang lain. Macam Hobi-Hobi Nomi, apabila pengguna menyentuh mangsa, mangsa akan bertukar menjadi patung mainan, menyebabkan seluruh ingatan orang lain termasuklah keluarga terdekat mangsa akan lupa pada mangsa. Manakala Memo-Memo Nomi mampu mencelup tangannya ke dalam kepala otak mangsa dan mengguntingkan memori mangsa tentang apa-apa yang dirasakan mahu ditukar mengikut keinginan pengguna buah devil tersebut. Ke-10, buah devil Gomu-Gomu Nomi dan Mochi-Mochi Nomi. Buah devil Gomu-Gomu Nomi dimakan oleh kapten kita Monkey D. Luffy
dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter pertama lagi, manakala buah devil Mochi Mochi no Mi adalah milik Katakuri dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 863. 863. Persamaan kedua-dua buah devil ini adalah kedua-duanya dalam kluster buah devil Paramecia. Cuma buah devil Katakuri adalah dalam subkategori special Paramecia. Buah Gomu Gomu no Mi dilihat sama macam Mochi Mochi no Mi apabila kedua-duanya mampu untuk merenggangkan anggota tubuh badan mereka. Ke-11, buah devil Buki Buki no Mi, Supa Supa no Mi dan Choki Choki no Mi. Buah devil Buki Buki no Mi dimiliki oleh Baby 5 dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 682. Manakala Supa Supa no Mi dimiliki oleh Daz Bones dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 160. Dan buah devil Choki Choki no Mi pula dimiliki oleh Inazuma dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 540. Persamaan ketiga-tiga buah devil ini adalah kesemuanya dari kluster Paramecia dan kesemuanya mampu untuk menghasilkan senjata dari tubuh mereka. Namun buah devil Buki Buki no Mi dilihat lebih superior dari kedua-duanya dari segi penghasilan senjata. Ialah sebab pengguna buah devil Buki Buki no Mi mampu untuk menghasilkan senjata lebih banyak daripada pengguna buah devil Supa Supa no Mi dan Choki Choki no Mi. Ke-12, buah devil Jake Jake no Mi dan Fuku Fuku no Mi. Jake Jake no Mi dimiliki oleh Kelly Fang dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 715. Sementara Fuku Fuku no Mi dimiliki oleh Kin Emon dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 663. Persamaan pertama adalah kedua-duanya dari jenis Paramecia dan kedua-dua buah devil ini berbentuk pakaian. Jake Jake no Mi memberi keupayaan kepada penggunanya untuk merubah tubuh badannya menjadi pakaian dan mendapat kekuatan sesiapa yang memakainya. Sementara Fuku Fuku no Mi mampu untuk menukarkan pakaian target apabila ada sesuatu objek di kepala target. Cuma perbezaan dua buah devil ini adalah dari segi penggunaannya. Jake Jake no Mi digunakan untuk bertarung, sedangkan Fuku Fuku no Mi lebih sesuai digunakan untuk tujuan penyusupan. Ke-13, Fua Fua no Mi dan Zushi Zushi no Mi. Fua Fua no Mi dimiliki oleh Shiki the Golden Lion dan diperkenalkan dalam chapter 0. Manakala Zushi Zushi no Mi dimiliki oleh Fujitora Isho dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 701. Kedua-dua buah devil ini memiliki persamaan jenis iaitu Paramecia dan buah devil ini juga mampu mengapungkan objek sesuka hati mereka. Kalau kita tengok buah devil mereka dan buah devil Tonton no Mi dan Kilo Kilo no Mi mungkin sedikit sebanyak mempunyai persamaan, tapi buah devil Fua Fua no Mi lebih superior dari Tantan no Mi dan Kilo Kilo no Mi kerana Fua Fua no Mi mampu untuk mengapungkan bukan dirinya sahaja, bahkan orang lain juga. Zushi Zushi no Mi pula lagi superior dari ketiga-tiga buah devil tersebut sebab dia bukan sahaja mampu mengapungkan, bahkan menambah bebanan graviti, seterusnya membuatkan mangsa terasa lebih berat untuk melangkah. Bahkan buah devil ini mempunyai jangkauan yang sangat-sangat luas sehingga kan mampu untuk menambahkan graviti ke permukaan luar angkasa sehingga mampu untuk menarik meteor ke bumi dengan keupayaan gravitinya. Ke-14, Mira Mira no Mi dan Doa Doa no Mi. Mira Mira no Mi dimiliki oleh Broly dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 831. Manakala Doa Doa no Mi dimiliki oleh Bluno dan diperkenalkan dalam chapter 326. Persamaan buah devil ini adalah kedua-duanya dari keluarga Paramecia dan fungsi utama kedua-duanya adalah mampu untuk muncul di mana-mana sahaja. Cuma Mira Mira no Mi perlukan cermin untuk bebas bergerak ke mana-mana sahaja, sementara Doa Doa no Mi mampu menghasilkan pintu ke mana saja. Dan lebihnya Mira Mira no Mi ke atas Doa Doa no Mi adalah pengguna bukan sahaja dapat memanipulasi logistik dengan cermin, bahkan dengan cermin pengguna mampu menghasilkan klon seseorang ke atas binatang. Dan dengan buah devil ini juga pengguna akan mempunyai ruangan yang sangat luas yang dikenali sebagai Mirror World. Ke-15, Ito Ito no Mi dan Nui Nui no Mi. Buah devil Ito Ito no Mi dimakan oleh Don Quixote do Flamingo dan diperkenalkan dalam chapter 234. Manakala Nui Nui no Mi dimiliki oleh Leo dan diperkenalkan dalam chapter 711. Persamaan buah devil ini adalah pengguna mampu untuk memanipulasi benang dan kedua-duanya berada dalam jenis Paramecia.
Tapi of course lah, itu Nomi ni lebih superior daripada Nui Nomi. Sebab setakat yang kita tahu, pengguna Nui Nomi iaitu Leo, dia hanya menggunakan keupayaan buah devil dia untuk menjahit mangsa menggunakan benang dia. Tapi macam Doflamingo dah memang advance sampai dia boleh terbang menggunakan itu Nomi, memanipulasi orang lain, rawat organ dalaman dia, menciptakan klon, dan paling ultimate, dia mampu untuk create cage yang tak ada seorang pun pengguna buah devil dapat terlepas dari kurungan bird cage tersebut. Mungkin kalau Leo dia berlatih bersungguh-sungguh, dia pun dapat capai ke tahap Doflamingo. Entahlah. Ke-16, buah devil Shari Nomi dan Guru Nomi. Buah devil Shari Nomi dimiliki oleh Sharing Guru dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 428, manakala buah devil Guru Nomi dimiliki oleh Buffalo Dasyan dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 692. Persamaan buah devil ini selain dari jenis yang sama iaitu Paramisia, pengguna buah devil ini juga dapat memutarkan anggota tubuhnya. Sharing Guru menggunakan keupayaan ini untuk bertarung, sementara Buffalo menggunakan keupayaan buah devilnya sebagai pengangkutan untuk terbang. Ke-17, buah devil Shiro Nomi dan Yami Nomi. Buah devil Shiro Nomi dimiliki oleh Capone Gang Beji dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 508, manakala buah devil Yami Nomi dimiliki oleh Blackbeard. Persamaan buah devil ini adalah pengguna dapat menyimpan objek ke dalam tubuhnya, dan dua buah devil ini juga nampak sama dengan Numa Nomi yang dapat menyimpan benda-benda bahkan makhluk hidup dalam badannya. Shiro Nomi dapat menjadikan tubuhnya sebagai istana dan memberi keupayaan kepada pengguna untuk jadikan tubuhnya sebagai istana dan dapat memasukkan ramai orang dan senjata ke dalam tubuhnya termasuk pengguna sendiri. Bahkan kemudian mampu berubah ke bentuk istana. Yomi Nomi dengan kekuatan black hole-nya mampu untuk meresap objek mahupun manusia ke dalam tubuhnya dan melepaskan kembali sebagai daya serangan. Dan begitu jugalah Numa Nomi. Tapi of course buah devil Yomi Nomi lebih superior dari kedua-dua buah ini, sebab Yomi Nomi bukan saja dapat meresap makhluk dan objek, bahkan keupayaan buah devil mangsa membuatkan mangsa kehilangan keupayaan buah devil mereka apabila pengguna buah devil Yomi Nomi ni memegang tubuh mangsa. Ke-18, buah devil Mochi Nomi dan Beta Nomi. Mochi Nomi tadi aku dah terangkan, dan Beta Nomi adalah dimiliki oleh Trebol dan pertama kali diperkenalkan dalam chapter 700. Persamaan buah devil ini adalah kedua-duanya berada dalam keluarga Paramisia, walaupun kita nampak macam diorang ni berbentuk logia. Dan selain itu, persamaan buah devil ni juga, mereka kedua-duanya memiliki sifat yang melekit dan melekat. Ke-19, buah devil Mane Nomi dan Inu Nomi model Kyubi no Kitsune. Buah devil Mane Nomi dimiliki oleh Bon Clay dan diperkenalkan dalam chapter 156, manakala buah devil Kyubi no Kitsune dimiliki oleh Katarina Devon dan diperkenalkan pertama kali dalam chapter 575. Persamaan dua buah devil ini adalah dari segi imitation, atau mereka mampu menukar wajah mereka ke wajah orang lain, dan buah devil ini juga nampak macam sama fungsi dia macam Mira Nomi yang boleh mengubah haiwan ke rupa paras seseorang. Ke-20, buah devil Woshu Nomi, Awa Nomi dan Sube Nomi. Woshu Nomi dimiliki oleh Suru, Awa Nomi dimiliki oleh Khalifa dan Sube Nomi dimiliki oleh Datuk Seri Alvida. Buah Woshu Nomi mampu untuk membasuh objek mahupun manusia dan menjemur mereka selayaknya pakaian. Dan menurut Oda, buah devil ini juga bukan sahaja mampu membasuh luaran, bahkan dalaman musuhnya, jadikan orang yang jahat hatinya menjadi baik. Manakala keupayaan Awa Nomi juga mempunyai keupayaan yang sama dengan Woshu Nomi, iaitu mencuci, di mana pengguna dapat menghasil dan mengawal buih dan sabun. Keupayaan buah devil ini bukan sahaja mampu mencuci kotoran, bahkan mencuci kekuatan seseorang, membuatkan seseorang itu menjadi semakin lemah. Persamaan buah devil Sube Nomi dengan kedua-dua buah devil tadi adalah buah devil ini mampu menjadikan tubuh pengguna tersebut licin seperti sabun.
Ke-21, buah devil Big Mom Pirates. Yes, for sure bukan semua buah devil Big Mom Pirates sama. Dan dalam list aku, buah devil ni which is Bisu Bisu Nomi, Mochi Mochi Nomi, Pero Pero Nomi, Kuku Kuku Nomi, Kuri Kuri Nomi, Shibo Shibo Nomi dan Bata Bata Nomi memiliki persamaan, iaitu dalam menghasilkan hidangan makanan. Ada untuk terus dimakan dan ada untuk minuman. Mochi Mochi Nomi mampu menghasilkan mochi, Bisu Bisu Nomi mampu menghasilkan biskut dan dimiliki oleh Charlotte Cracker. Pero Pero Nomi menghasilkan candy dan dimiliki oleh Charlotte Perospero. Sementara Kuku Kuku Nomi mampu menukar objek kepada makanan. Kuri Kuri Nomi mampu menghasilkan krim dan dimiliki oleh Charlotte Opera. Shibo Shibo Nomi mampu mengeluarkan jus dari living and non-living things dan dimakan oleh Charlotte Smoothie. Bata Bata Nomi mampu menghasilkan mentega dan dimakan oleh Charlotte Galite. Ke-22, Hoya Hoya Nomi, Kage Kage Nomi dan Horo Horo Nomi. Ketiga-tiga buah devil ini mampu untuk mengeluarkan entiti untuk bertarung bagi pihak mereka. Hoya Hoya Nomi mampu untuk mengeluarkan jin dari perut dia dan dimakan oleh Daifuku. Kage Kage Nomi dimakan oleh Gecko Moria dan berupaya untuk mengeluarkan bayang-bayang. Horo Horo Nomi dimakan oleh Perona dan berupaya mengeluarkan hantu kartun yang dapat menegatifkan seseorang tapi tiada efek kepada hero kita, Monkey di wajah Usopp. Ke-23, Ato Ato Nomi dan Kanjuro Nomi. Aku letak Kanjuro Nomi pasal sampai sekarang buah devil Kanjuro ni masih lagi belum didedahkan nama dia. Manakala Ato Ato Nomi mampu menghasilkan art dan dimakan oleh Giola. Persamaan kedua-dua buah devil ni adalah mampu untuk menghasilkan lukisan. Ato Ato Nomi mampu menghasilkan lukisan 3D, begitu juga dengan buah devil Kanjuro. Ke-24, buah devil Gocha Gocha Nomi dan sekali lagi Jake Jake Nomi. Gocha Gocha Nomi dimakan oleh Charlotte Niushi dan persamaan buah devil ini adalah mampu untuk melakukan fusion atau bergabung. Tapi of course Gocha Gocha Nomi ini lebih superior dari Jake Jake Nomi sebab Jake Jake Nomi boleh bergabung dengan 2 orang je, sedangkan Gocha Gocha Nomi boleh bergabung dengan 10 orang. Ke-25, Oshi Oshi Nomi, Choki Choki Nomi dan Ishi Ishi Nomi. Buah devil Oshi Oshi Nomi dimakan oleh Morley, Ishi Ishi Nomi dimakan oleh Pika, manakala Choki Choki Nomi dimakan oleh Inazuma. Persamaan buah devil ini adalah ketiga-tiganya mampu membentuk semula atau reshape permukaan tanah mahupun yang berbatu dan mampu memanipulasi permukaan tanah tersebut. Buah devil Ishi Ishi Nomi juga nampak sama dengan Sui Sui Nomi milik Senior Pink sebab kedua-dua buah devil ini dapat bergerak dengan bebas di dalam tanah. Ke-26, buah devil Juku Juku Nomi dan buah devil Jewelry Bonnie. Buah devil Juku Juku Nomi dimakan oleh Shinobu. Persamaan buah devil ini adalah berkenaan usia, tapi Juku Juku Nomi hanya boleh mereputkan, menuakan sesuatu, sedangkan buah devil Jewelry Bonnie mampu untuk memanipulasi usia. Dia dapat memudakan dan mentuakan sesiapa saja yang disentuhnya. Yang ke-27, buah devil Zoan, Zou Zou Nomi. Dalam kategori ini ada 2 persamaan buah devil. Satu yang diserap oleh senjata Spandam yang membolehkan senjata tersebut bertukar menjadi gajah yang diberi nama Fang Frit. Dan kedua adalah model Mammoth yang dimakan oleh Jack. Kedua-dua mereka dapat bertukar menjadi gajah. Ke-28, buah devil Zoan Hito Hito Nomi. Buah devil ini dimakan oleh Sengoku dan Chopper. Model buah devil yang dimakan oleh Sengoku adalah Daibatsu yang memberi keupayaan kepadanya untuk bertukar menjadi Buddha, manakala Chopper model manusia yang memberi keupayaan kepadanya untuk mendapat keupayaan manusia. Yang ke-29, buah devil Zoan Ryu Ryu Nomi. Pemakan buah devil ini akan mendapat keupayaan untuk bertukar menjadi haiwan purba, iaitu dinosaurus. Antaranya adalah model Allosaurus yang dimakan oleh X Drake, model Spinosaurus yang dimakan oleh Page One, model Pteranodon yang dimakan oleh King, model Brachiosaurus yang dimakan oleh Queen dan model Pachycephalosaurus yang dimakan oleh Alti.
Yang ke-30, buah Devil Zoan Hebi Nomi. Pemakan buah Devil ini mampu untuk bertukar menjadi ular. Antaranya adalah model Anaconda yang dimakan oleh Boa Sandersonia, model King Cobra yang dimakan oleh Boa Marigold, dan model Yamata no Orochi yang dimakan oleh Kurozumi Orochi. Tapi model Orochi ni adalah dalam kategori mythical. Yang ke-31, Tori Nomi. Pemakan buah Devil ini mampu untuk berubah ke dalam bentuk burung. Antaranya adalah model Falcon yang dimakan oleh Pel, model Albatros yang dimakan oleh Morgan, model Phoenix yang dimakan oleh Marco. Cuma model Marco ni adalah dari kategori mythical. Dan sampai sekarang kita belum lagi tahu jenis buah Devil Karasu yang mampu untuk bukan sahaja bertukar menjadi gagak, bahkan memanipulasi burung gagak, dan Lafitte yang mampu menghasilkan sayap dari tangan dia. Yang ke-32, buah Devil Zoan Mushi Nomi. Pengguna buah Devil ini mampu untuk bertukar menjadi unggas. Aku pun tak tahu betul ke unggas ke serangga yang boleh terbang. Sebab antaranya adalah model Suzume Bachi yang dimakan oleh Bian yang mampu bertukar menjadi lebah. Kemudian model Kabuto Mushi yang dimakan oleh Kabu yang mampu bertukar menjadi seekor kumbang yang cantik. Yang ke-33, buah Devil Zoan Inu Nomi. Pengguna buah Devil ini mampu untuk bertukar menjadi salah satu dari spesies anjir. Antaranya adalah model Dutch Sun yang diserap oleh senjata milik Mr. Four dan bertukar menjadi anjir, model Jackal yang dimakan oleh Chaka, model Wolf yang dimakan oleh Jabra, model Tanuki yang diserap oleh Kole Tengguyama Hitetsu, model Kyubi no Kitsune yang dimakan oleh Katarina Devon, model Dalmatian yang dimakan oleh Vice Admiral Dalmatian, dan Mino Chihuahua yang dimakan oleh Jailer Beast Impel Down. Yang Mino Chihuahua ni aku tak sure sama ada dari keluarga Zoan Inu ke tidak, sebab dia ni nampak pelik sikit. Tapi dari segi nama memang Chihuahua tu dari keluarga anjir, bukan? Yang ke-34, buah Devil Zoan Ushi Nomi. Antara pengguna buah Devil dalam kategori ini adalah model Zirafah yang dimakan oleh Kaku, model Bison yang dimakan oleh Dalton. Ushi dalam bahasa Jepun bermaksud lembu atau kerbau. So pada aku personally mungkin Zirafah tergolong dalam kategori Zoan Ushi ni mungkin sebab herbivore kot. Pandangan aku je lah. Kalau macam tu lah konsepnya, so Jailer Beast yang lain juga layak dikategorikan dalam buah Devil Zoan Ushi juga, which is Minotaurus, Mino Zebra, Mino Koala dan Mino Rhinoceros. Yang ke-35, buah Devil Kaido dan Momonosuke. Walaupun buah Devil Kaido dan Momo masih lagi misteri sampai sekarang. Apa yang membezakan buah Devil Momo dan buah Devil Gifter yang lain adalah buah Devil Momo adalah buatan Dr. Vegapunk sendiri. Sebab tu Devil Fruit Momo dilihat sempurna dan mampu untuk bertukar ke bentuk asal dia. Tapi macam Gifter yang lain, lepas dia dah makan buah Devil Smile tu, dia tak dapat bertukar semula ke bentuk asal diorang. Kedua-dua buah Devil ini mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu mampu bertukar ke bentuk mythical dragon, dan kedua-duanya seolah-olah mampu untuk mengawal cuaca apabila Momo mampu untuk menghasilkan awan dan dijadikan oleh Momo ke atas awan tersebut sebagai tempat pemijak untuk dia terbang. Cuma Kaido of course lah dah advance dari Momo, sebab awan yang dihasilkan Kaido mampu menghasilkan petir. Dan di chapter yang terbaru baru-baru ni 992, Kaido bukan sahaja mampu menghembuskan nafas apinya, dia bahkan mampu untuk menghembuskan nafas petir. Gila tak gila? Brother ni Kaido bro, beware of this guy. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Kepada korang yang mungkin ada pendapat atau tambahan dari list aku ni, korang boleh komen kat bawah.
Okey, kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, bisnes atau servis yang korang tawarkan, korang boleh DM IG Kimus Coverto atau WhatsApp je nombor aku. Ada juga, aku tinggalkan dekat link kat bawah. Dan kepada korang yang berminat untuk join segmen What Up Anime juga, korang boleh hantar video korang ke email aku. Alright, sedikit renungan before I end this video. Jangan biasakan diri untuk lari dari masalah. Sebaliknya, berhadapanlah dengan masalah tersebut. InsyaAllah kita akan dapat pelajari sesuatu dekat situ. Sebab orang yang lari dari medan pertempuran tak akan sesekali menang. Until then, my friend, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi